Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimiliki sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT, Farid Misbah, Azlina, Nurita Ahmad, Muhammad Adib. Jangan lupa pada malam ni tolong share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga padanya ada sebahagian daripada jariah untuk kita semua. Kerana kalau kita ni bagi sama manusia satu perkara tuan-tuan, RM100 bagi kat 10 orang, seorang dapat RM10. Tapi kalau di sisi Allah SWT, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu semuanya akan tamat, tapi di sisi Allah itu tidak pernah berakhir. Jadi nilai 100 mungkin jadi 700 di sisi Allah berkat keikhlasan. Bayangkan tuan-tuan kalau kita dapat mengajak 5 orang untuk sama menonton kuliah pada malam ni, mempelajari ayat Allah SWT. InsyaAllah tak lama pun setengah jam saja untuk sesama kita belajar ayat-ayat terakhir. Dan kita berada pada episod terakhir, halakah terakhir daripada surah As-Sajdah yang telah kita mulakan sebelum ini. Kata para ulama tafsir macam Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahawa Nabi SAW tidak akan tidur pada satu malam, melainkan baginda akan membaca surah As-Sajdah bersama dengan surah Al-Mulk tiap-tiap malam sebelum baginda SAW tidur. Jadi inilah keutamaan yang terdapat dalam surah As-Sajdah yang sedang kita bincangkan tuan-tuan. Dan baginda membacakan surah ini dengan surah Al-Insan dalam setiap kali sembahyang subuh di masjid baginda SAW. Jadi inilah di antara keutamaan surah As-Sajdah. Dan kita akan lihat pada kali ini apakah kaitan yang menarik di antara awal surah dengan akhirnya. Dan inilah resam Al-Quran ketika mulakan satu perkara dalam satu surah, maka penutupnya juga akan membuat perkaitan yang sama. Itulah dipanggil sebagai bagaimana matlak yang sama dengan khitamnya, iaitu permulaan surah dengan akhirnya tetap akan menceritakan perkara yang sama. Jadi tuan-tuan, saya janji minggu lepas, mulai minggu ni kita nak adakan kuis kan. Tapi kuis ni kita tangguh dulu, malam esok kita adakan insyaAllah. Dan siapa yang menjawab soalan dengan baik akan diberi hadiah kitab tafsir Quran, kitab terjemahan Quran, namanya terjemahan Pejuzu Al-Ghufran. InsyaAllah malam esok tuan-tuan ready, malam esok kita akan adakan kuis. Nanti malam berikutnya pula kita ada kuis lagi, iaitu hadiah Fiqh Mizan. Jadi hadiah-hadiah menarik disediakan. Dan nanti kita akan buat soalan terkumpul untuk dihadiahkan tafsir Ibn Katsir. Siapa nak tafsir Ibn Katsir? Jadi kita akan bagi hadiah kepada tuan-tuan yang bersama dengan kuliah kita, mendengar daripada awal hingga akhir, kerana soalan yang dikemukakan ni akan dikutip daripada kuliah yang saya sampaikan. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita lihat bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-7. Muka surat 323 ayat 28, 29, 30. Malam ni kita berada pada episod terakhir daripada surah As-Sajdah. Dan saya nak ajar tuan-tuan tentang perkataan Fataha yang digunakan oleh Allah SWT dalam banyak firman-Nya. Contohnya dalam ayat 29 surah As-Sajdah ni. Baik. Tuan-tuan dah bersedia dengan Quran masing-masing, tafsir masing-masing, tafsir Ibn Katsir masing-masing. Kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir sekarang ni. Siapa yang memiliki tafsir Ibn Katsir akan dapat hadiah kitab Fiqh Mizan ni. Dapat hadiah kitab Fiqh Mizan. Bagi siapa yang dapat tafsir Ibn Katsir, yang beri tafsir Ibn Katsir akan dapat hadiah Fiqh Al-Mizan, karangan Syekh Ali Karadagi, yang kita akan adakan daurah online bersama dengan penterjemahannya Syekh Fawaz. Jadi jangan ketinggalan tuan-tuan untuk dapatkan tafsir Ibn Katsir dalam kempen satu rumah satu tafsir yang sedang kami adakan sekarang. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. Mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang? Jika kamu memang orang-orang yang benar, katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Maka berpalinglah kamu dan mereka, dan tunggulah, sungguhnya mereka juga menunggu. Jadi Allah mengkhabarkan permintaan orang-orang kafir untuk disegerakan siksaan Allah yang dijatuhkan kemurkaan dan kutukan darinya terhadap mereka sebagai bentuk pengingkaran, penustaan dan bentangan mereka.
kata para ulama tafsir, sekarang ayat ni kembali mengisahkan tentang sikap golongan musyrikin Quraisy yang menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang musyrikin Quraisy ni mereka disebut jahiliyah. Ya, jahiliyah ni bukanlah bererti bodoh. Jahil bukan makna bodoh, tapi jahil ni bererti mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhal mereka mengaku mereka keturunan Nabi Ibrahim, mereka beriman dengan syariat Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya mereka telah mencampur adukkan dengan fahaman keberhalaan, asnam dan juga authan dalam ibadah mereka. Nah, saya telah terangkan kepada tuan-tuan, jangkitan virus penyembahan berhala ini bermula dengan sebab pulangnya Amr bin Luhai al-Khuzai daripada suku Khuza'ah, yang mana beliau berniaga di sempadan Turki di utara dengan kerajaan Rom. Maka dia melihat orang-orang Rom itu menyembah patung berhala, patung Nabi Isa. Lalu yang disangkakan Nabi Isa. Kemudian dia pun balik, dia mengajak orang Arab untuk mengumpulkan patung-patung berhala disembah di kabilah masing-masing sebagai mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bila ditanya, mereka menjawab, na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami beribadah kepada patung-patung berhala ni kerana kami malu untuk ibadah minta terus kepada Allah, sedangkan kami banyak melakukan dosa-dosa padanya. Dengan pakaian ni kami bermaksiat, maka kami malu untuk bertemu dengan Tuhan. Maka kami menjadikan patung-patung berhala yang bersih ni, cerita dari tanah, yang dibuat dari tanah dan tangan-tangan kita ni, sebagai merayu kepada Allah SWT supaya menerima daripada kami. Itulah dia yang dipanggil jahiliyah, tuan ya. Jadi walaupun mereka ini bersifat dengan jahiliyah, mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mendakwa mereka mengikut syariat Nabi Ibrahim, tapi dalam masa yang sama mereka juga belajar daripada orang Yahudi. Kita tahu kan dalam surah Al-Kahfi berkaitan dengan turunnya itu, bila golongan musyrikin datang bertemu dengan orang-orang Yahudi dan bertanya kepada kaum Yahudi bagaimana cara nak mengalahkan, mematahkan hujah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum Yahudi telah mengesyorkan kepada mereka untuk bertanya 3 soalan tentang ruh, tentang Ashabul Kahfi dan tentang Zulkarnain. Andai dia dapat menjawab dengan baik 3 soalan ini, masahlah dia Nabi. Tapi kalau dia tidak menjawab, menandakan dia seorang kahin, iaitu dukun, bomo, pawang yang mengada-ngadakan maklumat diterima konon-kononnya dari langit. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, kaum musyrikin nampaknya ada kontak dengan puak Yahudi yang ada di Madinah. Orang Yahudi pun merupakan mereka yang ligat dalam melakukan perniagaan macam orang Arab juga. Orang Arab dengan orang Yahudi merupakan sepupu sebenarnya, tuan-tuan tahu kan. Kerana datuk mereka yang atas itu, great grandfather mereka merupakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 orang anak lelaki, antaranya seorang bernama Ismail, bapa kepada orang Arab, dan seorang bernama Ishak, Isaac, bapa kepada orang Yahudi. Jadi sebenarnya mereka ni sepupu. Orang Arab dengan orang Yahudi ni sepupu sebenarnya. Orang Arab panggil Banul A'mam, Bani Al-A'mam. A'mam dari perkataan Amun. Amun ni makna pakcik sebelah ya. Jadi perkataan Fathu yang dirujuk oleh Allah dalam Quran, kalau kita perhatikan tentu dekat dengan maksud Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Lagi kita pun selalu sebut perkataan Muhammad Al-Fatih. Semua kita tahu siapa Muhammad Al-Fatih, bukan? Itulah pembuka kepada Konstantinopel. Semua orang tahu Muhammad Al-Fatih. Kalau orang Arab, mereka mendoakan untuk kita, katalah seorang kita nak ambil periksa, dia akan sebut Fatahallahu alaika, semoga Allah membukakan ke atas kamu. Buka maksud apa, tuan-tuan? Jadi fataha yaftahu lawan kepada aghlaqa yughliqu ataupun sakara yusakkiru. Jadi perkataan yang digunakan kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, fataha ni mempunyai berpuluh-puluh makna. Antaranya membuka, dan kita pun tahu tentang Futuhat Islamiyah, iaitu pembukaan kepada negara-negara Rom dan Parsi di bawah kepimpinan Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu yang meluaskan lagi pembukaan. Kita tak kata dalam sejarah Islam ni penjajahan. Berbeza daripada Kristian datang ke Asia untuk menjajah, membawa pulang, mengangkut segala harta yang ada dekat negara-negara yang di Asia ni, membunuh berapa ramai orang, merogol berapa ramai orang, memecahkan, merobohkan istana-istana orang, dan juga kesan-kesan masjid orang Islam habis semua diroboh. Sampai ada bukti mengatakan bahawa kota Formosa itu sebenarnya dibangunkan di atas masjid lama, masjid klasik orang Islam yang telah dibangunkan di situ oleh Sultan Muzaffar Shah. Dengan orang kuatnya menteri agamanya pada masa itu merupakan Bendahara Tun Perak. Wallahu a'lam. Ini mengikut kata-kata yang mempunyai asal usul yang benar, tuan-tuan ya. Tapi orang Islam mereka tidak pernah memanggil itu sebagai penjajahan. Itu dipanggil Futuhat Islamiyah, iaitu pembukaan.
negara-negara Islam. Begitu yakin umat Islam pada perkataan Fataha yaftahu ni, sehingga diceritakan oleh Al-Imam Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam kitabnya yang bertajuk As-Sirah An-Nabawiyah. Ini antara kitab yang menarik tuan ya. Karangan seorang ulama dari India daripada keturunan Nabi SAW, namanya Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Untuk tuan-tuan, saya pernah cerita pada tuan Abdul Hasan Ali An-Nadwi ni seorang da'iyah kabir, seorang pendakwah yang terkemuka. Kalau dia hadir dalam satu tempat, kata Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi, maka semua orang akan terdiam kerana kewarakannya, keilmuannya, tawaduknya. Hadirnya beliau dalam satu majlis ilmu, orang semua akan terdiam seolah-olah macam malaikat lalu. Semua jadi gerun, takut hebatnya Abdul Hasan Ali An-Nadwi dengan penampilannya sebagai seorang ulama India, pakaiannya, tuan-tuan, rupanya ialah dah bercampur dengan orang India daripada keturunan Nabi SAW. Abdul Hasan Ali An-Nadwi menceritakan tentang bagaimana hebatnya Futuhat Islam, perkataan Fataha yang saya sedang sebutkan sekarang. Sebagai contohnya, seorang sahabat Nabi yang terkemuka namanya Mughirah bin Syu'bah, ketika beliau diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Rustum, iaitu seorang jeneral besar kerajaan Parsi. Walamma dakhala Mughirah bin Syu'bah Rasulul Muslimin ala Rustum wa huwa fi ubbahatihi wa sultanihi jalasa ma'ahu ala adatil arabi ala saririhi wa wisalatihi. Masuknya Mughirah bin Syu'bah ni dengan yakinnya kalimah Fataha yang digunakan dalam Islam itu, iaitu pembukaan, mengajak orang kepada Islam, bukan untuk menjajah dan juga memperhambakan mereka. Maka Mughirah bin Syu'bah ni masuk ke dalam, apa kita nak panggil ni kawasan peperangan, mungkin kemah ke ataupun istana Rustum, jeneral tentera Parsi yang terkemuka, yang ganas itu. Maka biasanya kalau orang datang menghadap orang-orang besar, mereka duduk di depan menyembah ke apa ke. Tak, Mughirah bin Syu'bah masuk dalam tempat tersebut, dia duduk bersama dengan Rustum di atas singgasananya. Terkejut semua orang, tak pernah orang buat begitu, tuan-tuan yang boleh sekalian. Begitu yakin dia kepada kalimah Fataha yang bererti nak mengajak orang mengenal Allah. Aku nak buka hati engkau yang buntu dan juga kaku, dan hati engkau yang keras itu aku nak lunakkan dia untuk mengenali Allah. Jadi perkataan Fataha ni merujuk kepada makna menang, buka, hilangkan kebuntuan, mengalirkan, mencairkan, apa sajalah tuan-tuan, yang boleh membawa makna kepada kesedaran, memberikan kesedaran. Jadi orang Arab kalau sebut Fatahallahu alaika, moga Allah beri kemenangan, Allah beri kemudahan, Allah beri pada engkau hati yang ikhlas, Allah beri pada engkau hati yang terang untuk jawab soalan peperiksaan, pun digunakan oleh orang Arab seperti itu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi Mughirah bin Syu'bah ni, balik pada cerita dikemukakan oleh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Beliau ni bukan saja seorang tokoh dakwah yang terkemuka, bahkan ahli lughah yang hebat. Tuan-tuan baca buku Abdul Hasan Ali An-Nadwi, bahasa Arabnya, laras bahasanya lebih tinggi daripada orang Arab, tuan-tuan. Ya, sama tinggi dengan Abbas Akad, Tahasin, sama tinggi dengan Al-Manfaluti, sama tinggi dengan perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang indah yang disebut, yang digunakan oleh pakar-pakar bahasa di kalangan orang Arab, tuan-tuan ya. Jadi Abdul Hasan Ali berkata bahawa Mughirah bin Syu'bah masuk, duduk atas singgasana, terkejut semua Hasyiyah, Hawashi, dia punya bodyguard kepada Rustum ini. Lalu dia pun datang, dia pun menyingkirkan Mughirah dengan kasarnya, suruh duduk kat bawah, biar Rustum kekal duduk seorang di tempat tinggi itu. Maka Mughirah menjawab. Mughirah ni saya dah beritahu tuan-tuan ya, beliau ni di antara, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sementara rupa ya tuan-tuan, mari kita gunakan sama-sama Habatus Sauda Birka yang dihasilkan oleh Zazan Travel, oleh tuan-tuan, gunakan temannya pada musim Covid ni. Mudah-mudahan ia merupakan penawar kepada penyakit yang kita alami. Alhamdulillah, ramai yang sakit tekak pulih dengan izin Allah. Ada ibu yang menyusukan anak, ya, orang yang sakit, suka nak tidur waktu malam, orang yang kurang rambut, baik, bukan nak hitamkan rambut, hitam rambut kena pakai hair color lah tuan-tuan. Kurang rambut boleh pakai Habatus Sauda, akan ada bukti menunjukkan sahabat kita menggunakannya ada penambah baikan kepada kualiti hidup mereka. Alhamdulillah dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel yang telah kami proses. Begini senang tuan-tuan nak bawa ke mana-mana, dalam botol macam ni. Dari sisi halal, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah, boleh telan Alhamdulillah. Jadi balik pada cerita Mughirah bin Syu'bah ni tadi, beliau tampil dalam menghadap Rustum dan duduk bersama Rustum, terkejut semua orang melihatnya. Lalu beliau berkata, aku sama tinggi dengan dia, kerana aku dipahamkan bahawa aku merupakan jeneral umat Islam dan dia jeneral kamu. Aku bukan orang bawah seperti kamu, aku bukan macam bodyguard dari kamu. Maka beliau cuba disingkirkan, tapi kagumnya orang melihat Mughirah ni, cara dia bercakap, dia boleh menangi hati siapa saja. Mughirah bin Syu'bah ni tuan-tuan, seseorang daripada
daripada Duhatul Arab dipanggil. Ada 4 orang yang paling bijak di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menjadi utusan. Macam orang putih lah, mereka ada Henry Kissinger lah, ada siapa lagi lah. Tapi orang Islam lebih utama lah tuan-tuan daripada orang-orang kafir yang tidak mengenali Tuhan itu. Jadi Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ziyad bin Abihi, dengan seorang lagi tuan-tuan, Amr bin Al-As. Ini 4 orang merupakan orang yang paling bijak untuk berdebat dan mewakili umat Islam dan apa juga keadaan. Nescaya keputusan yang dibawa pulang itu tidak akan mengecewakan. Jadi Mughirah bin Syu'bah ni ketika pembukaan untuk berjumpa dengan Rustom ini, Asrul Futuhat, datang lalu disingkirkan, dia berkata, aku dipahamkan aku ketua, aku kena duduk dengan dia, takkan aku duduk dengan kamu kat bawah. Beraninya tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sangat berani. Jadi aku mendengar cerita tentang kamu ni merupakan kaum yang membeza-bezakan manusia dengan kasta. Aku orang Arab tak. Jadi bila kau jemput aku, kau kena ikut cara aku, bukan aku ikut cara kau. Ni adalah adab jadi duta, ambassador, embassy di mana-mana tempat dan dunia pun dia merupakan sebahagian daripada negara yang menghantarnya itu. Sebagai contohnya kita kat Kuala Lumpur ada kedutaan Singapura, kedutaan Brunei. Itu merupakan tanah Brunei sebenarnya. Kedutaan Amerika. Kita tak boleh nak menceroboh masuk. Dalam tu undang-undang Amerika tuan-tuan ni boleh katakan. Ini peradaban meletakkan hubungan diplomatik seperti itu. Jadi bila engkau menjemput aku untuk datang berunding, kata Mughirah, kerana pada masa itu Parsi dah start gentar, takut melihat kekuatan pembukaan negara umat Islam di bawah pimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan, akhirnya mereka pun terpaksa membiarkan Mughirah bin Syu'bah untuk duduk bersama dengan Rustom. Rustom membenarkan untuk dia bercakap one to one. Aku nak cakap dengan kau, aku wakil, aku sama tinggi dengan kau. Aku tak boleh duduk bawah macam orang lain. Jadi kau kena hormat sebagai diplomatik. Allahu Akbar, insya-Allah tabaraka wa taala. Jadi balik kita kepada perkataan Fataha ini, bila dimaksudkan dalam konteks ayat, dia merujuk kepada mimbabi tawassu'. Tawassu' ni maknanya perluasan makna. Fataha tadi berarti membuka. Jadi bila digunakan dalam konteks Quran, ayat ini sebagai contoh, dia merujuk pada pembukaan kepada kebuntuan. Iaitulah orang-orang Arab Islam ini, sahabat-sahabat Nabi ketika berada di Mekah lagi, mereka sering digembirakan oleh Nabi SAW bahawa kita akan menang, ala tastansiru lana, kita akan menang idza jaa nasrullahi wal fathu, kisah tentang kemenangan. Jadi benda-benda itu sentiasa disuburkan dalam minda umat Islam bahawa mereka merupakan bangsa yang terpilih, bangsa yang mulia, bahawasanya Islam akan menang akhirnya. Jadi orang-orang Arab Quraisy yang berada di Mekah, mereka mendengar perkataan istiftah. Istiftah ni bukan doa istiftah yang kita ucap dalam sembahyang. Istiftah tu makna mengatakan bahawa mereka akan menang. Berbaik sangka, menceritakan detik-detik kemenangan itu padahal ia belum berlaku lagi. Itu makna istiftah, di azan atas wazan istif'al. Jadi meminta kemenangan daripada Allah itu sudah menjadi lumrah kepada orang-orang Islam di Mekah lagi, yang mengatakan kepada sesiapa saja masuk Islam, kita akan menang, kita akan menang, kita akan buka Mekah ini balik semula, dan Islam akan kembali ke Kaabah ini, umat Islam akan kembali tawaf seperti Nabi Ibrahim ajar. Jadi perkataan itu sentiasa bermain di bibir mulut orang-orang Arab Islam, sahabat-sahabat Nabi, yang menjadikan ia satu perkataan ejekan kepada orang musyrikin akhirnya. Dan tambahan pula mereka juga berkawan dengan orang-orang Yahudi yang saya katakan tadi, orang Yahudi yang berada di Madinah, yang namanya pada masa itu masih lagi Yasrib. Mereka juga menggunakan perkataan istiftah ini kepada orang-orang Arab. Orang Arab terdiri pada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj di Madinah, di Yasrib itu. Maka orang Yahudi terdiri pada Quraizahnya, Nadirnya, Kainuka'nya. Mereka bersatu untuk menghadapi orang-orang Arab, dan mereka berkata bahawa akan datang Nabi akhir zaman untuk mengalahkan kamu. Juga mereka menggunakan perkataan istiftah juga. Jadi perkataan ini difahami oleh orang-orang Arab Quraisy, dan tapi dibawa dalam konteks ejekan kepada umat Islam. Itu mereka mengatakan, yaqulu mata hadzal fath in kuntum sadiqin. Kami dengar kamu selalu cerita tentang kemenangan. Mana kemenangan yang kau sebutkan itu, wahai orang Islam? Lalu Allah SWT datang menjawab dengan satu kaedah yang dipanggil dalam bahasa Arab seakan-akan macam uslubul hakim. Ini satu uslubul hakim, ya. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka palinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sungguhnya mereka juga menunggu. Dia dimaksudkan dengan Yaumul Fathi ini, saya dah katakan tadi, perkataan Fataha berarti membuka kebuntuan, menguraikan yang tersekat, memberi kelegaan, mencairkan yang beku. Jadi memberi kemenangan di sini.
Jadi Allah Ta'ala datangkan firman-Nya untuk mengatakan kepada puak musyrikin agar dibacakan kepada mereka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kemenangan pasti akan datang. Kamu mengejek, itu kamu punya masalah, tapi Islam tetap akan menang. Jadi walaupun yang terkorban walaupun di Palestin sana dibom habis-habisan oleh Yahudi, tapi tidak pernah umat Islam kalah, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Walaupun umat Islam disembelih beramai-ramai di India, tapi setiap hari saban waktu kita akan mendengar pemain bola sepak masuk Islam, orang pemain basketball masuk Islam, artis masuk Islam, orang menyokong Islam. Masuknya mereka Islam itu tidak beri apa-apa poin kepada kita, tuan-tuan. Kena ingatkan Islam ni milik Allah Ta'ala, masuk atau tidak itu tidak beri apa-apa kelebihan kepada kita sebagai umat Islam. Ialah ketentuan Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itu merupakan hidayah Allah, Allah beri pada siapa dia kehendakinya. Tapi dari sudut moralnya kita dapat lihat peningkatan jumlah umat Islam yang berkualiti ini masa ke semasa berlaku tanpa ada apa cara pun daripada pihak kafirun untuk menyekatnya. Jadi setengah para ulama mengatakan hari kemenangan dimaksudkan sini imma Badar, peperangan Badar, wa imma Fathu Makkah ataupun pembukaan kota Mekah, ataupun imma Yaumul Akhirah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, ma'ajim dan juga kawamis, kitab logha, kitab mu'jam, contohnya dalam lisan Arab mengatakan Yaumul Fathi biasanya merujuk kepada maksud hari kiamat. Maka pada hari kiamat nanti tak siapa yang boleh berdolak dalil lagi. Semuanya akan menerima hakikat bahawa apa yang mereka dustakan, apa yang mereka permainkan, apa yang mereka pelecehkan, hina, apa yang mereka olok-olokkan itu, ejek dan sebagainya, semuanya akan menjadi igawan, mimpi ngeri buat mereka kerana mereka sudah tidak mampu kembali lagi ke dunia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan yaumal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Pada hari itu tidak memberi manfaat lagi keimanan kepada Allah, dan mereka tidak akan diberi penangguh lagi, akan dicampakkan, dihumbankan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni membawakan kita kepada perspektif bagaimana orang-orang kafir ini akan menerima nasib mereka di akhirat. Jadi sebelum ianya berlaku, Nabi SAW telah membacakan ayat ini kepada golongan musyrikun yang ada di Mekah supaya mereka sedar, mereka kembali kepada Islam. Jangan jadi seperti yang pernah kita bincangkan sebelum ini, kisah tentang Uqbah bin Abi Mu'ayt yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan habuan nak menunjukkan kepada orang-orang Arab bahawa dia berpengaruh, dia mampu untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Arab termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke majlisnya bagi menunjukkan kekayaannya itu, tuan-tuan. Kemudian ayat terakhir, fa'arid anhu muntazir innahu muntazirun. Maka palinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sungguhnya mereka juga menunggu. Ayat ini memberikan penjelasan kepada Nabi kita SAW bahawa dalam konteks ada puak musyrikin, kafirin, Quraisy yang memang tidak boleh diajak lagi, tidak ada peluang lagi untuknya menerima hidayah daripada Allah SWT. Walau bagaimanapun ayat ini, kata Ibn Abbas, ayat ini merupakan ayat yang mansukh, yang telah dimansukkan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang nasih mansukh. Kerana ada ayat yang berkaitan dengan udzinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, iaitu kewajipan untuk umat Islam mempertahankan diri mereka dengan melalui peperangan apabila diserang. Jadi ayat ini turun dalam konteks masyarakat berada di Mekah pada masa itu, mereka tak punya apa-apa kekuatan. Jadi kita pada hari ini pun kena mengkaji konteks Makkiyah dengan Madaniyah untuk meletakkan diri kita di posisi yang betul, tuan-tuan. Jangan jadi ada seperti golongan macam contohnya Hizbut Tahrir yang mengatakan bahawa kita kena mengangkat senjata untuk menyerang, bahawa tempat ini merupakan tempat Daulatul Kufur. Ini semua merupakan pandangan yang silap, kerana kita kena faham konteks kita sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini turun ketika umat Islam berada dalam keadaan ditekan, dizalimi, dinas, mereka tidak punya kuasa. Pada hari ini walaupun umat Islam ramai dalam negara kita, tapi kebanyakan mereka tidak memahami Islam, ataupun buat tak faham tentang Islam. Dan ada pemimpin lantik pun tak semua menyebelahi Islam, masing-masing ada kepentingan tertentu. Maka untuk pelaksanaan Islam dalam konteks ayat-ayat Makkiyah ini amat penting untuk kita fahami, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi Asfani Ahmad Hizbut Tahrir telah fatwakan sesat dalam fatwa oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dan banyak negeri yang lain. Bahkan di kebanyakan negara umat Islam di dunia pun mengatakan demikian. Kerana amalan irhabi dan juga perkara-perkara penentangan seperti ini, bahawa kita berada dalam konteks perbincangan, kena ada perbincangan secara diskusi secara tamadun untuk meletakkan diri kita pada posisi yang betul dalam suasana fitnah dan juga akhir zaman seperti hari ini, tuan-tuan dimuliakan sekalian.
Jadi berkata Syekhuna Dr. Fadhal Hasan Abbas dan tafsirnya sebagai satu penutup pada konklusi rumusan kepada perbincangan kita dan sepanjang ni tuan-tuan, dan tafsir surah Sajdah. Tilkum hiya surah Sajdah fahiya min kisariha ma'a kisariha lakinnaha ishtamalat ala ma'ani kathira wa umur muta'addida wa ayat tadullu ala sa'ati ilmillah wa ala shumul qudratihi tabaraka wa ta'ala wa tuqimul hujaj ala ulaika al-mu'ridin. Summa takhtimu hadhihi bil ayat bi hadhihi al-ayat الطيبة فأفلا يسمعون للتاريخ أفلا يسرون لما يرويه لما يرونه حولهم من هذه الأرض. Walaupun surah ni pendek, kata Syekhuna Dr. Fadhal Hasan Abbas, tetapi dia mengandungi makna-makna yang sangat mendalam dan juga perkara-perkara yang berbagai. Ayat-ayat yang menunjukkan kepada keluasan ilmu Allah dan juga kesyumulan kudratnya tabaraka wa ta'ala, dan ia mengemukakan hujah-hujah kepada puak yang menentang. Kemudian penutup kepada surah ini datangkan ayat afala yasma'un. Yasma'un ni maknanya dengar, menyuruh kita untuk belajar dari tamadun, belajar daripada sejarah, belajar daripada apa yang telah berlaku. Afala yubsirun pula adalah tujuannya untuk menjadikan kita umat yang memerhatikan, yang mengambil iktibar, melihat dengan mata hati. Walaupun seseorang itu buta, tetapi kalau dia gunakan mata hati dengan betul, walaupun dia cacat, walaupun dia OKU, tapi dia melihat suasana keliling dan letakkan dirinya pada keadaan yang betul. Thumma tuhaddid ulaikal mu'ridhin bi anna al-azaba sayatihim. Kemudian ayat terakhir ini memberikan satu amaran kepada puak yang menentang, yang berpaling daripada kebenaran, bahawa azab itu pasti akan datang kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini mengajar kita satu nilai dalam hidup, kualiti yang dipanggil sebagai keberanian untuk berkata yang benar. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang berani kerana benar, seperti yang disebut di hujung ayat ni, bahawa puak musyrikun menanti-nanti yang telah kita pelajari sebelum ini tuan-tuan dalam surah Tur, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, bahawa golongan musyrikun itu selepas mereka berdakwah, selepas mereka mendapati dakwah Nabi itu bertalu-talu, mereka akhirnya ketakutan, mereka melihat pengaruh Nabi makin besar, mereka cuba untuk menyanggah Nabi dengan berbagai cara. Akhirnya mereka mengatakan tak ada cara untuk kita mengalahkan umat Islam melainkan kita tunggu matinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyangkakan matinya Nabi berakhirnya Islam. Tapi Nabi telah wafat 1400 tahun yang lampau, Islam terus menjadi obor yang menerangi pada ini. Umpama telaga yang memberi air untuk memberi umat yang kehausan ini satu kelegaan dalam perjalanan mereka tuan-tuan. Itulah di Islam. Jadi kita dapat lihat di sini kata para ulama tafsir, contohnya seperti disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya. Indahnya permulaan surah Sajdah ni mengajak kita untuk menjadi umat yang membaca Al-Quran, dan di hujungnya menceritakan lagi tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir nanti, yang juga disebut dalam Al-Quran di banyak tempat dan surah-surah yang lain tentang hari kiamat. Maka cantiklah permulaan dan akhirannya membawa kepada satu wadah, iaitu akidah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya. Dan ingat, jangan tidur pada satu malam melainkan anda membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Inilah surah yang dicintai oleh Nabi SAW dan dibaca oleh baginda pada setiap subuh. Ya tuan-tuan ada peluang memiliki tafsir, memiliki Al-Quran Qiyam yang ada di tepi saya ni tuan-tuan, yang besar ni, kita boleh jadikan dia panduan. Sekarang tiap-tiap hari kita boleh jadi imam di rumah, tak boleh pergi masjid, tak apa, kita sebenarnya berjemaah dengan isi anak-anak, boleh buka seperti ni, cari surah As-Sajdah dalam juz ke-21, kita boleh jadi imam sembahyang pada hari pagi Jumaat sebagai contohnya tuan-tuan yang boleh kasihan. Jadi ambillah peluang untuk menjadi imam. Nampak tuan, boleh buka besar ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada iktibar daripada apa yang disampaikan dalam surah As-Sajdah ni. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada cadangan untuk kita sambung surah yang lain selepas ni, patut kita awalkan lebih awal. Jadi kalau tuan-tuan ada cadangan untuk kita sambung dalam kuliah yang berikutnya, insyaAllah malam esok saya akan mulakan kuis-kuis dan hadiah-hadiah menarik menunggu tuan-tuan, termasuk tafsir Ibn Katsir. Jadi setakat ni saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Jangan lupa tuan-tuan, ada anak-anak kita pada musim yang panjang ni tak ada apa nak buat kat rumah, dapatkanlah buku-buku latihan dari Telaga Biru dengan melawat menziarahi www.telagabiru.com.my. Dapatkan buku-buku sejarah, maths, sains, geografi, bahasa Arab, pendidikan Islam, bahasa Inggeris, semua ada. Alhamdulillah, daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Pastikan anak-anak kita ada pengisian dalam musim seperti ini, bagi mereka tanggungjawab.
Di samping basuh pinggan mangkuk, basuh baju, sedia baju, ingatkan mereka untuk belajar. Kami menerbitkan berbagai buku. Ya, kalau tuan-tuan beli daripada orang Islam macam kami keluarkan zakat tuan-tuan. Tuan-tuan beli daripada syarikat lain, mereka tak ada tanggungjawab kepada umat Islam. Nanti kalau mereka kuat, mereka membawa perspektif yang salah, ya, maka janganlah kita salahkan siapa melainkan diri kita sendiri. Masa untuk menyokong orang Islam dan menyokong produk orang Islam, seperti yang selalu diwar-warkan, itu tanggungjawab setiap kita. Cikgu-cikgu, bapa, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan yang mulia sekalian, anda nak beli buku, beli pada orang Islam. Pesan Datuk Dr. Harundin, guru kami. Anda kita nak dapat rawatan, cari doktor Islam dulu. Kalau tak ada, barulah pergi kepada orang lain. Kita nak buat rumah, cari orang Islam yang boleh buat rumah. InsyaAllah ada. Cari arkitek Islam, insya-Allah ada. Nak atau tidak, kita mengusahakannya tuan-tuan. Jadi inilah masa untuk kita mempertingkatkan jati diri kita dengan memberi sokongan kepada orang Islam. Dapatkanlah buku-buku di Telaga Biru untuk pengisian anak-anak kita musim cuti sekolah yang panjang ni tuan-tuan, supaya ada peningkatan di mereka. Setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan satu perkara lagi, sebelum terlupa, tuan-tuan nak melakukan ibadah kurban, kami di Zazan Travel boleh membantu tuan-tuan untuk mengadakannya, membantu umat Islam yang kelaparan di Sudan, di Syria pada hari ini, di Yaman, bahkan di Mekah. Walaupun kita nampak mewah, tapi ramai pelarian di sana sebenarnya. Orang yang melari dapatkan suaka politik, tak ada kerja, pekerja-pekerja masih haram yang pada masa ini menantikan tip-tip daripada orang jemaah haji umrah, tidak ada. Mereka memang kebuntuan tuan-tuan. Maka dengan tuan-tuan melakukan ibadah korban di sana, sekurang-kurangnya dapatlah beri makan kepada mereka. Tuan-tuan boleh melakukannya dengan menghubungi Zahran Travel. Baik, setakat ini saja dulu. Esok pagi kalau tuan-tuan free, pukul 9 pagi saya ada program di Astro Go Shop, juga berkaitan dengan ibadah korban. Tuan-tuan boleh saksikan. Sekian, kita sama-sama menangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jangan lupa tuan-tuan, esok kita akan mulakan kuis. Soalan-soalan cepu mas akan ditanya dan hadiah menarik termasuk tafsir Ibn Katsir akan menjadi rewardnya bagi mereka yang dapat jawab dengan baik, pantas dan juga tepat. Sekian dari saya. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.